Isnin 4 Mac 2024, ini Base Malaysia, saya Hazel Desmond. Bursa Malaysia meningkat semula untuk dibuka tinggi pada sesi dagangan pagi tadi, mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang kukuh pada Jumaat lepas. Dan sementara itu, ringgit turut dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dan mata wang utama lain, dengan jangkaan keputusan Bank Negara Malaysia mengenai kadar dasar semalaman OPR pada 7 Mac akan datang. Kita tinjau terlebih dahulu pergerakan Bursa Malaysia. Ringgit diikuti harga komoditi dan harga barang keperluan. Semalam, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan kadar dividen 5.50% untuk simpanan konvensional dengan jumlah pembayaran sebanyak 50.3 bilion ringgit dan 5.40% untuk dividen bagi simpanan syariah dengan jumlah pembayaran sebanyak 7.5 bilion ringgit, menjadikan jumlah pembayaran dividen keseluruhan untuk tahun 2023 sebanyak 57.8 bilion ringgit. Kadar ini adalah lebih tinggi berbanding 5.35% bagi simpanan konvensional dan 4.75% untuk simpanan syariah bagi tahun sebelumnya. Untuk itu, kita ikuti respons dari pihak Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC mengenai kadar dividen tersebut. Bagi pihak pekerja, kami ingin merakamkan penghargaan terima kasih dan tahniah kepada pengurusan KWSP yang sentiasa memastikan peningkatan dividen setiap tahun dengan memiliki skala ekonomi yang lebih mampan dengan aset di bawah pengurusan sebanyak 1.1 trilion, menjadikan KWSP kekal sebagai pelabur terbesar di pasaran domestik. Peningkatan dividen KWSP 2023 ini dengan hasil pendapatan pelaburan KWSP yang meningkat sebanyak 33% berbanding dengan tahun lepas adalah satu berita baik untuk pecarum KWSP kerana ia menunjukkan prestasi pelaburan KWSP yang cemerlang, berdaya saing dalam menghadapi cabaran ekonomi global. Peningkatan dividen syariah KWSP 2023 juga adalah satu berita baik bagi pecarum KWSP yang memilih simpanan syariah kerana ia menunjukkan prestasi pelaburan KWSP tetap cemerlang dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran ekonomi global ini. So, dengan peningkatan tersebut, KWSP telah mengekalkan dividen yang kukuh, memberi kepastian kepada pekerja mengenai hasil pelaburan pekerja dalam simpanan KWSP, terutama dalam dividen simpanan syariah yang menunjukkan peningkatan dividen yang tinggi dengan 5.4%, lebih tinggi daripada dividen syariah 2022 yang hanya 4.75%. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.5% atau 13.6% secara relatif. MTUC percaya peningkatan dividen syariah KWSP 2023 akan menarik lebih ramai pecarum untuk memilih simpanan syariah di masa-masa yang akan datang. Dengan kestabilan dividen yang diumumkan oleh KWSP telah memberi keyakinan kepada pekerja mengenai prestasi pelaburan mereka dalam simpanan KWSP untuk masa akan datang serta memberi petunjuk pertumbuhan ekonomi yang semakin stabil dan meningkat. Kami percaya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil akan meningkatkan lagi peluang pekerja secara tidak langsung untuk menambah jumlah ahli pecarum KWSP yang mana dapat kita lihat sumbangan caruman pada 2023 telah meningkat manakala pengeluaran ke tahap pra-pandemik.
Komitmen KSP untuk mempertahankan dividen yang kukuh, memberi kepastian kepada pekerja mengenai pertumbuhan simpanan pekerja dalam jangka panjang, terutama simpanan hari tua nanti, terutama bagi memastikan setiap pencarum mempunyai jumlah simpanan sekurang-kurangnya sekitar 240,000 apabila mereka bersara nanti. Dan seterusnya, Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 yang berlangsung sepanjang 3 hari telah melabuhkan tirainya pada Sabtu lalu, menggariskan lebih 80 resolusi sebagai agenda pemerkasaan Bumiputera. Pelbagai cadangan hala tuju serta pendekatan baharu dan penambahbaikan agenda pemerkasaan Bumiputera yang lebih adil, saksama dan inklusif serta mengukur taraf penyertaan dan juga kawalan ekonomi Bumiputera yang lebih bermakna. Di talian Skype ketika ini bersama kami ialah Prof. Baharum untuk mengupas lanjut. Prof, kalau melihat kepada objektif asal Kongres Ekonomi Bumiputera yang telah berlangsung sepanjang minggu lalu, adakah Prof melihat ataupun bagaimana Prof menilai keberkesanannya dalam mencapai matlamat penganjuran? Terima kasih, Hazel. Pertama sekali kita melihat kepada agendanya untuk memerkasarkan agenda Bumiputera agar lebih adil, saksama dan inklusif. Kita tidak mahu berlaku lagi pergerakan ataupun pelebaran jurang di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dan kalau kita lihat daripada segi kejayaannya, boleh saya katakan bahawa ianya agak berjaya untuk fasa pertama. Apa itu fasa pertama? Fasa pertama adalah libat urus. Libat urus yang dilakukan agak komprehensif, libat urus bersama golongan teknokrat, usahawan, akademia dan juga pelbagai sudut lagi. Dari segi ini, dan ini telah mengenal pasti hala tuju serta resolusi yang dibincangkan dan didebatkan. Sekarang ini adalah bagaimana dengan perlaksanaannya, the execution part. Inilah bahagian yang lebih rumit. Jadi untuk execution ini, ianya harus melibatkan penglibatan langsung. Buat masa ini ianya dikepalai oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, tetapi saya ingin melihat keseluruhan kabinet termasuk juga Perdana Menteri melihat, memantau, mengukur dan mengenal pasti jika ada sebarang kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan ini haruslah dibaiki dengan segera pada masa itu juga. Kita jangan tunggu sehingga habis tahun baru kita nak melihat kepadanya. Jadi dari segi keberjayaan, dari segi libat urus, dari segi mengenal pasti dan memperkenalkan resolusi, saya mengatakan ianya amat berjaya untuk fasa pertama, Ezra. Ya, Prof, kalau dilihatkan ada juga turut diumumkan oleh Perdana Menteri ialah penubuhan Suruhanjaya Pekerja Gig pada Kongres tersebut. Adakah Prof melihat ini sesuatu yang amat bertepatan pada masanya dan mengapa Prof? Apa antara isu keutamaan yang perlu diberi perhatian oleh Suruhanjaya ini kelak? Ini adalah amat bertepatan dan boleh dikatakan agak terlewat juga. Kalau kita melihat kepada mereka yang terlibat dalam gig ekonomi ini, mereka menghadapi pelbagai masalah. Sebab yang utama adalah pengkelasan mereka sebagai workforce atau labor, di mana masih lagi tidak jelas dan tidak pasti. Dan apa yang harus diutamakan oleh Suruhanjaya ini adalah bagaimana untuk memberikan perlindungan sosial kepada kumpulan ini. Dan jika kita lihat, mereka ini agak tergelincir. Mereka ini tidak dapat menikmati apa yang dapat dinikmati oleh golongan pekerja di bawah Akta Pekerjaan. Dan begitu juga kalau kita lihat, mereka ini kadang-kadang at the mercy of kita panggil pengelola ekonomi itu sendiri, di mana kadar minimum kadang-kadang diturunkan, kontrak atau terma diubah dan sebagainya. Dan ini adalah masa yang bertepatan untuk kerajaan melibatkan diri secara langsung melalui Suruhanjaya untuk memastikan bahawa keadaan social protection golongan yang terlibat dalam gig ekonomi ini dilindungi dengan sebaiknya. Dan ingat, golongan gig ekonomi ini bukan lagi satu golongan yang kecil, tetapi dia adalah satu golongan yang besar. Dan bukan saja mereka ini golongan yang besar, malah sumbangan mereka terhadap ekonomi juga menjadi semakin besar.
Dan Prof, turut juga diumumkan bahawa pemberian hadiah dan juga cenderahati keluaran tempatan ataupun Bumi Putra akan diberi keutamaan dalam penganjuran majlis-majlis kerajaan. Ini mungkin sesuatu yang agak di luar jangka kerana kita melihat kita kurang memahami ataupun bagaimana kita perlu melihat bagaimana pendekatan ini nanti mampu memberi lonjakan yang lebih besar kepada produk keluaran tempatan. Yang pertama, kalau kita melihat, kita mempunyai beberapa keluaran cenderahati, cenderamata yang mengikut kebudayaan kita yang boleh dibanggakan. Namun kadang-kadang mereka ini dipinggirkan disebabkan ada orang ingin menjimatkan perbelanjaan dengan membeli cenderahati atau cenderamata daripada negara luar. Khasnya apabila kita mempunyai pelbagai platform seperti Alibaba, Shopee dan sebagainya, di mana cenderahati-cenderahati yang boleh saya katakan kualitinya agak rendah tetapi murah. Tetapi bila adanya inovasi ataupun kita kata satu tekanan seperti ini, di mana wajib membeli, maka ini akan memberikan ruang untuk golongan kreatif, golongan yang mengeluarkan, memasarkan cenderahati dan cenderamata ini, khasnya Bumi Putra, dapat sekurang-kurangnya meneruskan kesinambungan. Dan kita harus akur dan jujur bahawa agak luar biasa untuk mereka bersaing dengan harga-harga yang dikenalkan oleh platform-platform ini. Dan dikhawatiri jika ini berterusan, maka mereka ini akan tutup kedai gulung tikar. Jadi ini adalah satu yang keputusan yang bertepatan demi untuk kelangsungan pengeluar Bumi Putra khasnya yang terlibat di dalam pengeluaran cenderahati dan cenderamata ini, agar ini dapat memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Dan kongsikan pula Prof, pemerhatian Prof secara ringkas mengenai pembangunan wakaf yang diperkasa melalui wakaf Mara Madani yang menyasarkan RM1 bilion dalam tempoh 2 tahun. Ini adalah satu konsep endowment ataupun sama konsep dengan wakaf. Endowment ini hanyalah dari segi istilah atau jargon. Apa yang berlaku adalah endowment ini pulangannya akan digunakan untuk keperluan-keperluan yang telah digariskan. Sebagaimana kita lihat daripada Kongres ini, Kongres Ekonomi Bumi Putra, dan resolusi yang telah diluluskan di mana penekanan akan diberikan khasnya kepada pendidikan, keusahawanan. Dan kalau kita melihat sejarah Majlis Amanah Rakyat, MARA terlibat dengan sepenuhnya dan maksudnya dengan langsung dengan golongan Bumi Putra, khasnya di dalam pendidikan dan keusahawanan. Jadi sedikit sebanyak endowment fund ini akan membolehkan MARA bergerak dengan lebih maju, dengan lebih berdaya tanpa mengharapkan suntikan kerajaan. Sebab kalau kita lihat targetnya adalah 1 bilion. Jadi daripada 1 bilion, pulangan yang kita terima itu akan digunakan. Pokoknya tidak akan diusik. Itulah konsep wakaf. Dan MARA sebagai peneraju agensi yang memperjuangkan ataupun kita kata champion of the agenda of Bumi Putra, ia adalah amat bertepatan dan harus disebut. Baik Prof Bahrom, itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih untuk perkongsian dan kupasan Prof mengenai Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024. Dan Habis Malaysia, edisi Isnin berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond. Salam Malaysia Madani.